Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baik, untuk sesi tazkirah ringkas pada kali ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan Al-Quranul Karim, iaitu kebaikan-kebaikan bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup dia. Kebaikan-kebaikan bagi orang yang sentiasa mendampingi Al-Quranul Karim. Baik, sebelum tu, seperti mana yang kita sedia maklum, Al-Quran itu merupakan kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yang dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya merupakan satu ibadah. Itu definisi Al-Quran secara ringkas. Baik, seperti mana yang saya cakap tadi, untuk siri ini saya akan berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan kebaikan-kebaikan bagi orang yang sentiasa mendampingi Al-Quran Al-Karim. Secara ringkasnya, yang pertama, bagi orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup dia, selalu membaca, selalu memahami, mentafsir, mentadabbur dan sebagainya, maka pada hari akhirat kelak, kebaikan yang pertama ini, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada mereka. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu yang pertama, kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang membaca Al-Quran ini, pada hari akhirat kelak, Al-Quran ini akan mempertahankan, akan menjadi pembela kepada orang yang membacanya. Itu yang kedua. Ini berdasarkan kepada hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud pada hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran Al-Karim, dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Dia baca, kemudian dia faham, kemudian dia amalkan isi kandungan Al-Quran, dan dahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini akan menjadi hujah, akan mempertahankan orang yang membaca dan memahaminya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selain daripada itu, kebaikan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran ini disebut dalam hadis adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, iaitu orang yang belajar dan juga membaca Al-Quran. Orang yang belajar dan membaca Al-Quran. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang. Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat dua pahala. Satu, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala dia bersungguh-sungguh, bersusah payah untuk memperbetulkan, untuk mengelokkan bacaan Al-Quran dia. Dan yang kelima, Al-Quran ini kebaikannya adalah bagi orang yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat martabat mereka. Ini bertepatan dengan hadis riwayat Imam Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat beberapa golongan dan martabat dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quranul Karim. Jadi bagi orang Islam yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup dia, selalu baca Al-Quran, cuba memahami Al-Quran, cuba mentadabbur ayat suci Al-Quran, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan dia, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka orang ini Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala martabatnya sangat tinggi. Kebaikan yang seterusnya adalah bagi orang yang membaca dan sentiasa mengelokkan bacaan ini akan mendapat banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Ini berdasarkan kepada satu hadis. Hadis ini hadis hasan sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW bersabda, suatu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah dan perelokkanlah bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan dunia. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan. Atau kama qala. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi itulah beberapa kebaikan bagi orang yang sentiasa mendampingi Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang sentiasa membaca Al-Quran, orang yang sentiasa memahami Al-Quran, orang yang sentiasa mentadabbur Al-Quran, dan orang yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kita melayari kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini memberi manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam cerita sejarah ringkas yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf atas segala salah dan silap. Aku laqawli haza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.